Dalam belanjawan sementara 2023, saya juga luluskan penambahan RM400 juta kepada NADMA kerana usaha yang dibebankan yang lebih pada mereka. Di bangkit itu projek tebatan banjir. Jana Wibawa. Jana Wibawa kritikannya ialah untuk Bumiputera. Saya teruskan. Kalau kata ini projek khas untuk Bumiputera, tak apa, saya teruskan. Saya tidak batal. Saya berunding semula kerana banyak pelanggaran peraturan keuangan. Ada syarikat Cina yang jadi di Bumiputerakan kerana dia kebetulan kawan baik di Johor. Jadi itu pun nak pertahankan. Pertahankan, mesti pertahankan. Ni projek Bumiputera bagi kepada Cina. Tak apa. Apa dia peraturan apa keuangan macam ini? Kalau nak bagi projek, saya tak halang. Tapi ini projek dikhususkan Bumiputera. Jadi kita kelirukan. Jadi dikaitkan dengan Jana Wibawa ni katanya ini fasa 1 dan Jana Wibawa 1.0 itu paguh. Jana Wibawa 2.0 itu bera. Saya tak ambil kisah. Itu pulang SPRM nak semak. Saya tak kata harus semak hanya atau siasat Jana Wibawa 1.0. Kalau dia rasa ada bukti 2.0 di bawah bera, dia siasat. Saya tak suruh. Fitnah ini dan kecaman boleh berlaku. Saya nak beritahu, saya tidak mahu jadi pegang jawatan ini untuk mengenayai atau menekan atau menzalimi sesiapa. Saya tahu apa erti pendakwaan terpilih. Tetapi, Pucung pun ada, dia faham. Tetapi, mengapa ni dicerca kita? Tanya penjelasan SPRM dan Peguam Negara. Sepatutnya dituju ke situ. Ini maknanya seolah-olah rasuah ini mesti dipertahankan kerana dia kawan kita. Ini faham kabilah asabiyah ni. Tengok dulu apa pertuduhan. Tengok dulu bukti. Betul atau tidak rasuah. Betul atau tidak fitnah. Kalau fitnah, tak payah orang PAS. Saya akan bangun menentang kalau ada fitnah terhadap sesiapa. Tetapi kalau rasuah, kalau benar ada rasuah, benar ada penyaluran kuasa, kita yang bicara Islam, kita baca Al-Quran, baca hadis, baca kitab, kerana kita pertahankan berrasuah di mana pendirian kita. Puncak Borneo, Labuan, Pekan membangkitkan soal kesegaran pelaksanaan projek. Saya akan pastikan pandangan-pandangan Pekan Labuan Puncak Borneo diambil kira berdasarkan prinsip yang saya jelaskan. Kita setuju beri kelonggaran untuk projek sekolah dan klinik daif walaupun dikatakan kurang. Tak betul. Ini daripada tambahan daripada projek yang sedia ada penyelenggaraan. Klinik daif ditingkat dan juga sekolah yang telah pun disebut tadi. Tetapi yang bertua, saya tidak mahu tolak ansur. Saya tidak akan setuju dengan projek runding terus kerana semua kes dia meningkat kos. Jadi pengalaman lama, kerajaan-kerajaan dulu yang asyik rundingan terus, kos melambung. Itu pun masih kita nak pertahankan kerana kabilah yang sama. Jadi oleh yang demikian, projek-projek ini saya yakin boleh. KWSP yang menjadi hangat kerana ramai ahli Muhammad bangkitkan. Dan saya terima baik teguran-teguran dibangkitkan. Tapi kita kena ingat, prinsip KWSP itu simpanan hari tua. Kita bagi kelonggaran masa COVID. Semua negara yang luluskan kelonggaran, itu semua dah berhenti dan batalkan. Tak ada lagi dah. Tapi saya masih dengar pandangan-pandangan. Pada prinsipnya saya tidak setuju pengeluaran khas dana simpanan persaraan rakyat. Yang dulu lepaskan saya sebut Australia, Peru, Chile yang benarkan masa COVID semua dah hentikan. Kerana kalau dia simpan 10,000 ada yang dibangkitkan oleh hitam, itu KWSP dah jelaskan hari ini. Di antara median
dengan yang aktif. Jadi hitam tepat kerana tapi kajian itu hanya pada pencarum aktif. Oleh itu saya cadangkan untuk kita perkenalkan satu kaedah bagi memudahkan bagi orang yang betul-betul terdesak dia ada wang. Maka saya akan pastikan supaya KWSP memberikan ruang bagi pencarum yang punya wang dan keadaan terdesak, pinjam dari bank ya, dengan kolateral atau jaminan cagaran daripada wang KWSP. Ini yang terbaik. Ya, Mak Muhammad. Hitam. Terima kasih, Ya Mak Muhammad. Itu yang kita nak dengar sebab saya melihat, saya setuju dengan Yang Muhammad. KWSP ini tak boleh dikeluarkan sewenang-wenangnya. Saya tahu kenapa kerajaan ada satu dasar untuk menghadkan kita keluar. Tapi dengan pengumuman Yang Amat Berhormat, saya rasa kebanyakan dalam keadaan terdesak, rumah dia kalau hampir kena lelong, inilah kumpulan yang memerlukan bantuan. You spot on. Ini adalah isu yang paling penting yang di bawah mereka. Mereka ada wang dalam. Saya teliti juga, terima kasih kerana penerangan dibuat oleh KWSP, lebih banyak data diberikan. Tapi cuma kekhawatiran saya satu saja. Daripada data yang dikemukakan itu, active members jarang yang ada kurang dari 10. Tapi yang tidak aktif ni mungkin akan datangnya ketidakadilan sebab macam saya ada seorang gadis 18 tahun, dia bekerja sebagai kerani, 3 tahun dia kahwin dengan anak tauke, lepas tu jadi tauke. Dia tak aktif. Dan 500 ni kalau dia dapat, saya rasa mungkin ada pertikaian. So saya rasa mungkin minta KWSP memperhalusi, kita bagi golongan yang memerlukan. Kalau dia dah jadi peniaga, tak payah kita bagi. Itu cadangan Yang Berhormat. Terima kasih. Itu ucapan air hitam. Ya. Dan sebab itu saya bagi kekelonggaran untuk kolateral ini. Ya. Yang tidak aktif itu termasuk juga sektor informal. Jadi kita kena ambil kira itu yang bekerja sendiri dan caruman mereka tidak konsisten. Tetapi yang saya cadangkan ini ialah bagi yang mempunyai peluang dan dia rasa ada seorang yang merayu kepada KWSP kata dia ada RM1 juta. Tetapi dia terikat di situ dan dia terpaksa bayar untuk hutang perniagaan dia sekitar RM182,000. Itu kes, spesifik kes. Jadi saya kata kalau gitu tak apa kita buat collateral. Jadi dia tak withdraw, dia tidak daripada KWSP, tapi di samping yang sama KWSP buat collateral itu sebagai cagaran dia. Jadi dia boleh leraikan masalah itu. Baik. Saya tidak ulang tentang soal tunai rahmah dan IPR yang telah dikupas oleh Menteri semalam, tapi tentang pesawah dan pekebun kecil getah. Hukuman riuh rendah tentang wang pekebun kecil getah. Saya nak bagi tahu, paling akhir naik harga PHP IPG getahnya masa Bagan Menteri Kewangan. Itu paling akhir 2019. Lepas itu 2020, 2021, 2022 tak naik pun. Nasib baiklah kita ambil alih 2023, kita naik dengan peruntukan RM350 juta. Jadi walaupun ada cadangan sekarang nak tambah, tapi saya juga bagi tahu bahawa selain daripada itu, pekebun kecil getah dapat bantuan kerajaan RM800 ya, selain daripada kenaikan. Jadi jangan ambil satu, ambil dua-dua. Satu dia dapat RM800 juta, RM800,000 dan keduanya naik dari RM2.50 ke RM2.70. Dan saya nak beritahu 3 tahun pemerintahan lama itu tak naik 1 sen pun. Ya. Untuk rakyat meniaga, PMKS dengan pendapatan bercukai RM150,000 pertama dikurangkan daripada 17 hingga 15% dengan boleh menjimatkan sehingga RM3,000 bagi 150,000 usahawan. Dan saya sebut juga M40. Kemudian kita tekankan keperluan untuk menjayakan IPR ini dengan pembiayaan tekun, mara dan pinjaman-pinjaman lain dengan yang melebihi RM400 juta untuk kategori ini. Jadi saya harap tak payah lagi kita usik lagi simpanan rakyat yang sangat kecil sekarang ini.
Air hitam sudah selesai. Isu cukai. Larut, Puchong, Bagan, Tebrau dan Pekan menyuarakan soal cadangan pelaksanaan cukai barangan mewah yang dikhawatiri mengesankan sektor pelancongan. Sebab itulah mekanisme perbincangan itu diteruskan. Tapi kita kena faham, orang yang beli barang mewah itu selain daripada pelancong, itu orang ada upaya. Beg, ada pakaian, ya, solekan yang mahal-mahal. Jadi kita tak akan kenakan cukai yang membebankan sehingga kita tidak kompetitif. Tapi bagilah ruang supaya kita cukai ke atas kegunaan orang kaya. Kerana orang miskin tak akan beli beg RM40,000. Orang miskin tak akan beli kot RM20,000. Jadi itu sebabnya mengapa saya cadangkan ini berlaku. Begitu juga tentang cukai keuntungan modal yang akan dimulakan. Itu pun seperti mana saya sebut kepada Bursa dan Suruhanjaya Security semalam, kita akan pastikan rundingan itu teliti dengan semua pihak supaya dia tidak akan merasakan beban kepada pemodal. Titiwangsa, Paya Besar dan Macang membangkitkan suatu kelola syarikat GLC. Dan Titiwangsa bangkit juga soal Goldman Sachs dan 1MDB. Saya setuju. Sebab tu saya lantik Titiwangsa mempengerusikan task force menyelesaikan isu 1MDB. Jadi kerana saya sendiri tidak bersetuju dengan keputusan-keputusan dibuat dulu yang sangat ringan dalam persefahaman. Hal-hal ini patut ahli Parlimen Pembangkang patut serah kuat. Tapi ini perkara tidak bangkit. Goldman Sachs itu mengambil keuntungan, laba daripada kepayahan dan keperitan kita. Jadi tentang pengawasan GLC itu saya setuju. Gesaan supaya jangan ada pertindihan kuasa dan fungsi terlalu banyak yang bertindih, dan keduanya kadang-kadang seperti mana yang disebut oleh Bagan Datuk dalam beberapa syarikat-syarikat yang diperuntukkan untuk membantu pekebun kecil, ada syarikat subsidiary pelancongan, ada subsidiary security yang sebenarnya tidak mampu mereka kerjakan dengan baik dan menyebabkan kerugian dan ketirisan berlaku. Hal ini semua kita hentikan. Jadi walaupun dalam beberapa jawapan saya ini agak bunyinya tegas kerana saya tidak setuju sama sekali ahli yang berhormat gunakan ruang ini untuk mempertikai langkah ataupun kebijakan saya boleh terima. Mengkritik beberapa tindakan saya boleh terima. Tapi mencela seolah-olah kita ini gunakan belanjawan dan zalim kepada orang, itu tidak, bagi saya tidak adil. Apatah lagi guna dengan sandaran Quran dan hadis. Saya harap dalam peringkat jawatankuasa kita boleh lebih bijak, matang dan berhemah. Bil hikmah wal mauzatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam teguran, kritikan, dan saya terima baik kerana saya tidak pernah anggap belajar madani ini satu kerangka yang perfect. Ada kelemahan-kelemahan dan kita insya-Allah terima dengan baik dan akan terus bantu untuk mengangkat martabat masyarakat dan negara kita. Terima kasih.